Riyadh, 19 Mei 2026. Di sebuah hotel Di pusat ibu kota Arab Saudi, menteri-menteri luar negeri dari dunia Arab dan Muslim berkumpul dengan satu tujuan, mencari jalan keluar untuk Iran. Turki begitu komited dengan detik ini, sehingga menterinya mengekalkan Menteri Iran di talian secara langsung sepanjang mesyuarat itu. Supaya Tehran tahu dengan jelas apa yang dibincangkan dan merasakan mereka ada suara dalam bilik itu. Pada ketika itulah peluru berpandu dilancarkan, bukan terhadap Israel, bukan terhadap pangkalan Amerika. Iran menembak ke arah bandar di mana laki-laki itu sedang duduk ke arah satu-satunya kelompok pemimpin dunia Islam yang masih boleh menyelamatkan rejim itu daripada dirinya sendiri. Menteri Arab Saudi tidak memerlukan ucapan panjang, hanya berkata serangan itu telah dijadualkan untuk bertepatan dengan mesyuarat ini, untuk menakut-nakutkan, untuk menunjukkan dengan jelas bahawa Iran tidak akan berhenti. Cuma, Iran telah membuat perkiraan yang salah, sangat salah, kerana apa yang berlaku dalam beberapa jam berikutnya adalah bertentangan sepenuhnya dengan apa yang dijangkakan oleh Tehran. Arab Saudi berada di tengah-tengah semua ini. Selepas operasi bermula dan Iran perlu bertindak balas, mereka melakukan sesuatu yang tidak dijangka di rantau ini. Mereka abaikan Israel, pangkalan Amerika dan serang negara yang tak terlibat perang itu. Disitulah terletak inti kisah ini. Iran tidak menyerang musuh-musuhnya. Sebaliknya, mereka menyerang pihak yang berada di luar konflik itu. Dan dengan tindakan itu, menjadikan kesemua mereka sebagai musuh. Tetapi sebenarnya, mengapa Iran melakukan perkara seperti itu? Pemikiran Tehran adalah seperti berikut. Jika negara-negara Teluk mula diserang, mereka akan mendesak Amerika Syarikat untuk menghentikan perang secepat mungkin. Ia adalah satu pertaruhan, satu langkah untuk memaksa rundingan, menggunakan kesengsaraan negara lain sebagai tekanan. Masalahnya ialah pertaruhan itu gagal sepenuhnya. Emiriyah Arab Bersatu mencatatkan 1.714 drone, yaitu drone bunuh diri Shahid yang terkenal yang digunakan secara besar-besaran oleh Iran. Termasuk 334 peluru berpandu balistik dan 15 peluru berpandu jelajah, semuanya hanya di Emiriyah Arab Bersatu. Lapangan terbang tak ditutup. Palm Jumeirah, salah satu tarikan pelancong paling terkenal di dunia, terbakar. Perkara yang tidak terfikirkan sedang berlaku. Dubai, bandar yang mewakili impian Arab moden, sedang diserang. Qatar rugi berbilion-bilion selepas ladang gasnya diserang, walaupun ladang itu tidak pernah dipertikaikan dengan Iran. Secara ringkas, kerana Israel telah menyerang sebuah fasiliti Iran beberapa hari sebelum itu, dan Iran memutuskan untuk membalas dendam kepada pihak yang tiada kena-mengena dengan perkara tersebut. Dan Arab Saudi, Riyadh, ibu kotanya, serta wilayah timur juga telah diserang. Negara yang sama beberapa minggu sebelum ini telah menyatakan mereka tidak akan benarkan ruang udara mereka digunakan untuk serangan ke atas Iran. Dan tahu tak apa kesannya? Negara yang dulu mahukan keamanan, kini mahu peperangan diteruskan. Seorang pegawai kanan dari Teluk merumuskan apa yang semua orang fikirkan dalam satu ayat. Mengakhiri perang dengan Iran, sementara senjata-senjata ini masih berada di tangan mereka, adalah satu kesilapan yang akan kita bayar selama bertahun-tahun. Ini perubahan bersejarah dan Arab Saudi benar-benar memainkan peranannya. Sebelum saya ceritakan tindakan Arab Saudi, penting untuk faham apa yang dipertaruhkan kerana Iran bukan sekadar negara yang melancarkan peluru berpandu. Iran selama dekad lalu membiayai dan mempersenjatai kumpulan yang menyerang orang awam di dunia. Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisia di Irak dan Syria. Keganasan dibiayai, dilatih dan disokong Iran. Dan inilah keseluruhan sistem.
Projek ketidakstabilan serantau ini yang Arab Saudi telah memutuskan untuk membantu membongkarnya sepenuhnya. Beberapa jam selepas mesyuarat di Riyadh, Arab Saudi membuat keputusan yang tidak dijangka berlaku secepat ini. Diplomat Iran diarahkan tinggalkan negara itu. Pemulihan hubungan yang telah dibina dengan begitu banyak usaha melalui perjanjian yang dimediasi oleh China pada 2023 secara rasmi telah dibuang ke tong sampah, tetapi ia tidak terhenti di situ. Putera mahkota Arab Saudi dengan sokongan Amerika Syarikat telah menjelaskan bahawa jika Iran terus menyerang, Arab Saudi akan bertindak balas dengan kekuatan tentera. Dia menyifatkan serangan Iran itu sebagai tindakan pengecut. Setiausaha Pertahanan Amerika Pete Hegseth mengesahkan negara-negara Teluk bersedia melancarkan serangan dan bekerjasama dengan Washington dalam pertahanan udara bersama. Tetapi terdapat satu tindakan khusus dari Arab Saudi yang mengejutkan malah pihak Amerika, sesuatu yang sebelum ini kurang mendapat perhatian. Arab Saudi ada pakatan pertahanan dengan Pakistan seperti NATO. Jika satu negara diserang dan bertindak balas, negara satu lagi akan turut serta. Dan kita sedang bercakap tentang Pakistan, satu-satunya negara Muslim yang mempunyai bom nuklear dan sebuah tentera dengan lebih daripada 600,000 askar aktif. Jika Arab Saudi benar-benar terlibat dalam perang ini, Pakistan akan turut serta. Penanalisis telah memberi amaran ini boleh mencetuskan kesan domino di negara Muslim lain. Gabungan seperti ini ditambah dengan negara-negara Teluk, Israel dan Amerika Syarikat akan menjadi tekanan ketenteraan yang tidak pernah dihadapi oleh Iran sepanjang sejarahnya. Bukan itu saja, 22 negara telah menandatangani deklarasi bersama untuk membantu memastikan Selat Hormuz kekal terbuka. NATO serta sekutu Asia dan Eropah. Iran semakin terasing setiap hari. Penasihat utama Presiden Emiria Arab Bersatu terus kepada intinya. Serangan Iran ke Teluk akan mendekatkan negara-negara Teluk dengan Israel, bukan menjauhkan. Hubungan dengan Israel akan berkembang bagian sudah ada, manakala saluran baru akan dibuka untuk yang belum ada. Iran mahu memisahkan negara-negara Teluk daripada Israel, tetapi yang berlaku adalah sebaliknya. Apa yang berlaku di luar hanya separuh cerita. Kerana di dalam, jauh dari kamera dan kenyataan rasmi, rejim Iran sedang berpecah dengan cara yang tidak ramai sangka akan berlaku secepat ini. Jika anda tahu apa yang berlaku di dalamnya, anda akan faham. Ramai penganalisis mula membandingkan detik ini dengan kejatuhan rejim yang sebelum ini kelihatan kukuh. Inilah perkara yang sering diabaikan dalam kebanyakan video tentang perang ini. Lihatlah. Sejak awal konflik, Amerika Syarikat dan Israel telah melancarkan kempen untuk memusnahkan keupayaan ketenteraan Iran. Secara dalaman, angka-angka menunjukkan bahawa ia sedang berfungsi. Serangan menggunakan peluru berpandu balistik telah menurun sebanyak 90% sejak permulaan perang, manakala serangan menggunakan drone menurun sebanyak 95%. Israel musnahkan hingga 290 pelancar peluru berpandu Iran. Dari jumlah dianggarkan 410 hingga 440. Tentera Laut Iran musnah, lebih 30 kapal ditenggelamkan. Satu butiran penting menunjukkan cara perang ini berlaku. Amerika Syarikat menerbangkan pengebom B-1 Lancer di atas Iran. B-1 ialah pengebom besar dan bising tanpa teknologi siluman, jadi ia mudah dikesan radar. Ia tidak direka untuk ruang udara berbahaya. B-1 hanya diterbangkan di atas negara musuh jika pasti tidak akan ditembak jatuh. Ini bermakna Iran hampir tidak mampu pertahan ruang udaranya, malah keadaan dalam tenteranya lebih serius. Laporan dari Iran menggambarkan keadaan serba kekurangan. Askar di barisan hadapan hanya mempunyai 10 butir peluru setiap seorang, tanpa air yang mencukupi, tanpa makanan.
Dan apabila askar tentera biasa cedera dalam pertempuran, pengawal revolusi yang merupakan satu pasukan selari dalam Iran lebih berkuasa dan lebih istimewa daripada tentera biasa enggan membantu. Mereka tidak menghantar ambulans, tidak menyediakan kemudahan perubatan, membiarkan askar tentera biasa yang cedera tanpa rawatan. Ini bukan hanya kekurangan sumber, tetapi tentera Iran bergaduh sesama sendiri ketika perang. Duta Besar Israel di Amerika Syarikat secara terbuka berkata, sesuatu yang tidak ramai jangka didengar secepat ini, rejim itu berpecah. Terdapat unit dalam pengawal revolusi dan di pangkalan yang tidak menghalakan senjata kepada atasan mereka, tetapi sekadar tidak hadir bekerja. Ini kali pertama dalam sejarah rejim ini. Dia membandingkan situasi ini dengan kejatuhan rejim-rejim yang kelihatan kukuh sehingga ke saat akhir, seperti Kesatuan Soviet, Romania di bawah Ceausescu, di mana diktator itu masih berkuasa, tetapi akhirnya tumbang dan mati. Pada Ahad Krismas, tiada siapa tahu bila semuanya runtuh, cuma tanda-tanda awal sudah muncul. Kemudian Iran melakukan sesuatu yang tidak dijangka oleh sesiapa, termasuk penganalisis Amerika. Sebelum saya beritahu apa yang berlaku, fikir sejenak. Apakah satu-satunya cara Iran masih boleh mengejutkan dunia pada saat ini? Tentera laut musnah, peluru berpandu hampir habis, tentera darat bergaduh, apa lagi tinggal? Jawapannya pun tiba. Pada 21 Mac, Iran melancarkan 2 peluru berpandu ke pangkalan tentera Diego Garcia milik Amerika Syarikat dan United Kingdom di Lautan Hindi. Diego Garcia lebih 4,000 km dari Tehran. Ini penting kerana Iran selalu nyatakan peluru berpandu mereka hanya boleh capai maksimum 2,000 km. Mereka selalu menafikan memiliki apa-apa dan selama ini menggunakan had itu sebagai janji kepada dunia. Senjata kami hanya untuk rantau ini, bukan untuk Anda. Semuanya pembohongan. Peluru berpandu tak kena sasaran, tapi mesej sampai ke banyak ibu kota serentak. Seorang penganalisis berkata, jika arah peluru berpandu ini diubah, ia boleh sampai ke London. United Kingdom, yang sehingga ketika itu hanya memerhati dari jauh dalam konflik, mengubah pendiriannya dalam beberapa jam sahaja. United Kingdom membenarkan Amerika Syarikat menggunakan pangkalan mereka, termasuk Diego Garcia dan pangkalan udara RAF Fairford di England untuk operasi di Selat Hormuz. Trump yang pernah menuduh sekutu NATO pengecut berkata respons British terlalu lambat. Hakikatnya, Iran dengan mendedahkan senjata tersembunyi telah melibatkan satu lagi negara dalam peperangan. Dan bercakap tentang Selat Hormuz adalah mustahil untuk memahami apa yang sedang berlaku dalam ekonomi global tanpa memahami apa yang berlaku di sana. Melalui koridor ini yang hanya selebar 34 km, sebanyak 20% daripada semua minyak yang didagangkan di dunia melaluinya. Sebelum perang, lebih 120 kapal melintasi kawasan ini setiap hari, tetapi kini jumlahnya hampir sifar. Bukan kerana selat itu disekat dengan kekerasan, tetapi kerana syarikat insurans telah berhenti memberi perlindungan insurans kepada kapal-kapal yang melintasi kawasan itu. Tanpa insurans, tiada pemilik kapal sanggup ambil risiko kehilangan kapal bernilai ratusan juta dolar. Akhirnya, kesannya sama seperti sekatan penuh. Harga minyak telah melebihi $112 setong. Kadang-kadang, ia hampir 120. Kenaikan harga bahan api itu sudah mula dirasai oleh ramai orang dari segi kewangan. Sebahagiannya berasal dari sini. Agensi Tenaga Antarabangsa menyifatkan apa yang sedang berlaku sebagai cabaran keselamatan tenaga terbesar dalam sejarah. Kuwait, Iraq, Arab Saudi dan Emiriah bersama-sama telah memotong lebih daripada 10 juta tong sehari dalam pengeluaran sehingga pertengahan Mac. Minyak tiada tempat untuk pergi. Krisis ini lebih dari isu bahan api. Negara Teluk bergantung pada koridor ini untuk lebih 80% makanan mereka. Semuanya diimport dan menjelang pertengahan Mac, 70% import ini telah terhenti. Pasar raya di Dubai dan Doha mula berjaga-jaga tentang bekalan. Eropah turut terkesan. Qatar ialah pengekspor gas asli kedua terbesar di dunia. Gas yang memanaskan rumah dan menggerakkan industri. Dengan selat ditutup, Qatar tak dapat ekspor. Negara Eropah yang stok gas rendah selepas musim sejuk teruk, lihat harga hampir 2 kali ganda.
Dalam situasi inilah, Trump mengeluarkan ultimatum selama 48 jam kepada Iran untuk membuka semula selat itu atau Amerika Syarikat akan memusnahkan loji tenaga Iran bermula dengan yang terbesar. Apa yang berlaku selepas ini tidak pasti, tetapi beberapa perkara sudah jelas. Iran memasuki konflik ini dengan satu rancangan untuk menyerang semua orang di sekeliling bagi memaksa rundingan segera. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Rezim itu telah kehilangan angkatan lautnya, kebanyakan pelancar peluru berpandunya. Pemimpin tertinggi melihat tenteranya berpecah dan senjata rahasia terdedah. Akibatnya, lebih banyak negara menyokong pihak lawan dan menjauhkan negara-negara jiran yang masih boleh bercakap menyokongnya. Beberapa hari lagi, perhatikan dua petanda. Jika Arab Saudi menggerakkan tenteranya lebih dekat ke sempadan Iran atau semakin banyak laporan desersi dalam pengawal revolusi tersebar. Apa yang kita lihat kini hanyalah permulaan kepada sesuatu yang lebih besar. Ingat Menteri Arab Saudi itu. Di hotel di Riyadh, dia berkata, Iran tidak akan berhenti. Dia betul, cuma Iran tersalah kira. Apa yang berlaku apabila seluruh dunia memutuskan bahawa sudah cukup? Iran cuba membakar dunia dan akhirnya membakar dirinya sendiri. Apa pendapat anda? Mampukah rejim Iran bertahan selepas semua ini atau hari-harinya hampir tamat? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen. Saya ingin tahu pendapat Anda. Jika video ini membantu anda memahami dengan lebih baik apa yang sedang berlaku, kongsikan dengan seseorang yang mengikuti isu-isu ini. Dan jika anda masih belum melanggan saluran ini, ambil peluang untuk melanggan sekarang. Jumpa lagi.